Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ilmihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, suatu soalan. Adakah bersahabat dengan jin itu kepujian atau sangat keji? Jadi soalan dibuat dalam kitab ni. Kita bersahabat dengan jin ni molek ke tak? Kalau molek, kawan. Dia molek dia kena buat. Kalau tak molek, sambung kawan. Kalau molek ke tak? Jawab, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab yang tersebut. Kitab Yawaqi. Bahawa bersahabat dan sekedudukan dengan jin itu sangat ji, dia kata. Maknanya tak molek. Sangat keji. Walaupun ada hak tak yang tidak jahat, tetapi ghadik ni jadi tak molek. Jadi jawab mesti atas ghadik lah. Katanya, barang siapa memilih dan melebihkan sekedudukan dengan jin daripada sekedudukan dengan ulama, maka orang itu sangat jahil. Sangat jahil. Dia jahil se, sangat jahil se. Tak boleh kawan dengan orang lain, kawan dengan jin. Tidak ada dalam suatu hadis yang kita pernah dengar atau kita terima dari Nabi SAW yang ada Nabi menyebut jalisil jan, duduklah kamu sama-sama dengan jin. Ada yang kita dengar jalisil ulama, tiadalah pergi duduk dengan orang alim. Itu ada. Jadi kalau kita tinggal duduk dengan ulama, kita duduk dengan jin, maka kita sangat jahil. Jahil ni sangat tak tahu sangat. Dari kerana yang ghalib atas jin itu adalah perbuatan dan perkataannya jin itu berlebih-lebihan dan dusta. Bukan mesti pada ghalib. Ada jin yang berkata benar di dalam sejarah, tapi pada ghalib. Seperti kelakuan manusia yang fasik, yang ramai di kalangan jin macam orang yang fasik. Ada orang manusia ni, kalau nak kira hak salih dengan fasik, ramailah hak fasik. Hak salih tidak ramai hak baik. Jin gitulah. Berkawan dengan jin sama macam berkawan dengan orang fasik. Maka orang yang berakal lari ia daripada bersahabat dan sekedudukan dengan jin, seperti larinya daripada bersahabat dan sekedudukan dengan manusia yang fasik. Fasik maknanya yang tidak taat kepada perintah Allah. Ulama mentakrifkan lafaz fuskun atau fasik ini al-khariju min ta'atillah, keluar daripada patuh kepada Allah. Orang suruh semayang tak mahu semayang, ini fasik. Orang larang pakai gelang, orang lelaki pakai gelang, fasik jadi. Larang pakai barang kemas, dia pakai barang kemas, jadi fasik. Larang jaga aurat perempuan, tak boleh panggil jaga, tak boleh tiek kain depan nampak labu putih, tak boleh pakai dengan kerak berbalik masa minggu. Dia buat juga, mana dia lari daripada taat kata Allah. Dia panggil fasikah, orang jahat perempuan. Ada fasik, orang jahat, orang tak pakai di kalangan laki-laki. Maka kalau orang yang berakal, dia tidak akan berkawan dengan orang fasik. Apatah lagi percaya kepada orang fasik dan meninggalkan kalam-kalam ulama. Ulama duk mengajar bab tauhid akidah, terang kepada dia cara-cara jaga iman, daripada tak kenal sifat Allah boleh kenal sifat Allah, daripada tak kenal Rasul kenal Rasul. 10 tahun dia duduk dengan ulama, tapi sepatah dia dengar kata orang fasik, dia lawan selalu ulama. Dia kata sepatah. Belajar bab sifat 20 saja siapa tak cakap. Habis kitab nadab. Tahun-tahun dengar. Hatta mulut. Tanjiri koding, suluhi koding, tanjiri hadis. Kamu pasti habis.
Nah, lepas kita faridah, ngaji pula. Apa benda ni kita Muqaddimah kubra besar kita tu. Tapi sepatah dia dengar Tok Rama jaya dia dulu. Sepatah Tok Rama saya waktu tempat kita 8 tahun. Tunggu 8 tahun waktu tempat kita. Nah, betul kita dobik padigan kita pacu. Dah kan 8 tahun. Tok Rama kata sepatah tu. Syirik, benda yang syirik saya dulu. Ni manusia pelik sungguh. Nah, cerita pakcing hari ni. Dan lagi kata Syekh Abdul Wahab, jadi sekali-kali aku lihat akan seorang yang sekedudukan dengan jin itu beroleh kebajikan. Dan asal kejadian jin itu api. Dan api itu sangat banyak geraknya. Datang berlebih-lebihan perbuatan dan perkataannya jin. Api ni dia tak duduk diam. Tanah ni dia diam, statik. Api kalau kita ingat api, dia menari yang api. Dia duduk diam. Nah, menaikkan api lilin. Ada roh. Kalau besar sikit, joget halu. Jadi kalau kecil, dia slow api. Kalau ramai, joget lagi. Dia tengok lidah api itu tak duduk diam. Maka jin jenis tak duduk diam. Sebab tu ada jin kalangan yang suka berpindah landak. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi rahimahullahu ta'ala, katanya Nabi SAW telah bersabda, Al-jin salah satu asnaf. Jin ni ada 3 golongan. Sinfun lahum ajnihatun yatiruna biha fil hawa. Satu golongan daripada jin ada sayap. Dengan sayap inilah kata Rasulullah, jin ini dapat terbang pada udara. Ni lagi tengok jin di udara. Yang nampak buat tamu tu. Tak lari kita tengok. Kalau Tuhan tunjuk. Besar dia ada sayap. Watinfun hayatun watilabun. Dan satu golongan daripada keluarga jin merupa ular dan merupa anjing. Atas rupa ular dan atas rupa anjing. Watinfun yahiluna wa yul'inuna. Dan satu kumpulan lagi yang suka berpindah ganda. Ini setengah daripada cerita Rasulullah kepada kita tentang jin. Jadi tak duduk diam. Kerana perangai dia perangai api yang setiasa bergerak ke sana ke mana. Dan lagi katanya bahawa jin itu terlebih keras fitnahnya atas yang sekedudukan dengan dia jin daripada manusia. Maknanya jin, kalau kita kawan dengan dia, lebih kuat fitnah pada balik daripada fitnah kawan sama manusia. Berkawan sama manusia ni dia fitnah. Manusia ni dia fitnah. Maksud fitnah ni bukan saya bawa fitnah. Maksud fitnah ini maknanya boleh menyebabkan perkara-perkara yang tidak baik dengan sebab kita ramai kawan. Biasalah dia berlaku fitnah. Kalau orang tak benar kita, orang tak sakit hati. Tapi kalau orang benar, orang sakit hati lagi. Tak, kalau kita tak ada benda, orang tak susah. Tapi kalau kita ada barang, kita ada harta, kita ada emas, kita ada titik, maka mari rasa sakit hati yang membawa kepada fitnah, dendam dan sebagainya. Itu fitnah. Tak. Maka fitnah berkawan dengan jin lebih besar daripada fitnah, maknanya kesusahan yang datang akibat berkawan sesama manusia. Kalau kita kata ramai dah kita yang jadi susah dengan sebab kawan, dengan sebab saing, dengan sebab berada, nya tipu di kawan, nya fitnah di kawan, nya kenak di kawan, nya zalim di sama anak beranak di ramai hak tu. Dah. Maka dengan jin lebih lagi. Dengan jin lebih lagi. Tetapi kalau ada jin yang saleh, maka ia lebih saleh. Kerana jin jarang yang saleh. Kebanyakannya tidak saleh. Iaitu fasik sebagaimana manusia. Kebanyakan daripada manusia tidak syukur kepada Allah. Sebab itu kita tengok tak pelik sekarang ini. Allah Ta'ala beri dia kesihatan tubuh badan yang didapat bergunakan kesihatan untuk sembahyang 5 waktu, untuk berjalan ke surau ke masjid, tetapi digunakan kesihatannya untuk bermain bola pagi petang.
dapat darjah di masjid. Tuhan beri dia kenderaan, yang dengan kenderaan itu dia hanya tekan switch dan kakinya digerakkan sedikit tekan minyak, tak payah masuk dia kerana automatik. Boleh pergi masjid sudah, tetapi digunakan wajib pakai main buah mata gawaji. Kapan naik buah kursi yang ada katak sama lagi dengan pucuk ulu. Dengan pucuk ulu. Kalau jatuh mampu bahan sana. Mati jahit tak payah mandi. Masing-masing. Ada yang Allah Ta'ala beri dia anak supaya dia hantar kepada ulama-ulama, duduk di hadapan ulama, menimba ilmu daripada ulama. Tapi dia tidak syukur nikmat anak. Dia beri anak dia kepada Cikgu Ling, Cikgu Munyandi, Cikgu Mutusami, Cikgu Mamat tak semayang, Cikgu Abdullah main judi. Habis anak-anak dia pecah anak kepada Allah SWT. Jadi yang syukur sedikit saja. Wa qalilun min ibadati dia syakur. Sedikit sangat hamba-Ku yang bersyukur, mana yang balas budi. Lama maknanya. Pak gi mari. Dan lagi kata Syekh Muhyiddin di dalam kitabnya yang bernama Futuhat, tiada seorang manusia yang sekedudukan dengan jin itu beroleh ilmu akan Allah Ta'ala. Kita kawan dengan jin, dah boleh ilmu nak kenal Allah. Dari kerana jin itu sangat jahil akan Allah Ta'ala dan sifat Allah. Pasal apa dia kata lagu ni? Kerana jin tidak kenal Allah sebagaimana manusia kenal Allah. Walaupun jin itu lebih tua, lebih dahulu daripada jenis manusia, tapi yang paling kenal Allah adalah manusia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana a'rafukum bi Rabbi. Aku yang paling kenal di antara kamu dengan Tuhan. Dalam ramai-ramai yang Allah Ta'ala beri kesempatan kenal Allah, Rasulullah SAW orang yang paling kenal. Jadi jelas bahawasanya manusia lebih arif dengan Allah, lebih mengenali Allah, sedangkan golongan jin tidak sebagaimana manusia. Tidak ramai di kalangan mereka itu yang mengenal Allah dan sifat-sifat Allah. Dan terkadang disangka oleh manusia yang serukan dengan jin bahawa segala yang dikhabarkan oleh jin akan daripada barang yang berlaku dalam alam ini karamat daripada Allah Ta'ala baginya. Maka sangkanya itu batil. Maka dengan apa juga karamat datang daripada pihak jin. Dari kerana kesudahan memberi jin akan manusia yang serukan dengan dia, bahawa diberi tahukannya akan khasiat segala tumbuhan, dan khasiat segala batu, dan khasiat segala isim, dan huruf-huruf. Hanya saja. Dia tak kenal dengan Allah. Dia tak kenal syariat. Dia tak kenal asbab nuzul Quran. Dia tak kenal hukum hakam sebagaimana manusia. Jadi kalau kita nak berkawan dengan jin, kita nak mendalami ilmu agama, maka kita telah membuat satu keputusan yang silap. Kerana kita tidak dapat mendalami ilmu agama daripada golongan jin. Dalil-dalil banyak membuktikan bahawa golongan jin ramai yang datang berjumpa dengan ulama-ulama di kalangan manusia untuk belajar ilmu agama. Mereka lebih kurang tentang agama daripada manusia. Jadi kita nak kenal agama dengan jin, tak jadilah. Tak jadi kerana mereka ni tidak sebagaimana manusia yang lebih tahu tentang agama, tentang syariat, tentang wahyu dan seumpamanya. Jadi tidak ada keramat bagi jin. Tak ada jin keramat. Habis-habis kita boleh hasil faedah berkawan rapat dengan jin. Jin hanya dapat mengajar kita khasiat tumbuh-tumbuhan. Dia tabuk tu lah. Daun ni cing manis. Daun ni batu garang. Akar ni obat tuak. Gitu je lah. Kita boleh. Tapi nak alim dalam ilmu agama, tak dapat tidak. Kena duduk dengan ulama-ulama di kalangan manusia. Kalau ada orang kata dia nak lebih ilmu daripada orang lain, maka dia nak mengaji dengan untuk guru jin, tak boleh. Kerana tidak ada yang lebih alim melainkan manusia. Tak, cuma satu ilmu saja yang alim daripada manusia daripada kalangan jin, iaitu ilmu membuat filem. Itu orang jin pandai pada manusia. Kerana banyak kerjanya menguasai orang, menghasut orang,
mendatangkan penyakit, wabak dan sebagainya. Itu banyak. Beri orang lupa tu masuk jin. Orang lupa tu masuk jin. Hilang ingatan, psikiatri, sakit jiwa. Kalau kita pergi di hospital penyakit jiwa, doktor akan tanya, ada dengar suara? Suara jin. Jin kabur ke telinga, buat gini. Bagi kita tak ada apa orang tengok, wah ni gila dah ni. Kerana kita tu ikut suara-suara daripada jin. Jin yang meniup pada telinga anak Adam, untuk menghasut anak Adam, berbuat perkara yang pelik-pelik. Bila dibuat perkara yang pelik-pelik, jin pun suka, bagi manusia kata sakit jiwa dah orang. Itu kata. Suatu hari, hamba perempuan khalifah yang bernama Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil Perdana Menteri lah, khalifah yang memerintah pusat pemerintahan Islam, kerajaan Islam yang berpusat di Baghdad, yang sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Jadi hamba perempuan ni lupa. Hamba perempuan hak dia sayang sekali lupa. Ngaruk-ngabang kalau cakap kami, cakap hologram. Hamba perempuan. Maka tidak ada arah dah. Melainkan cari hantar utusan supaya bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Dijumpa Imam Hanbali. Maka katanya utusan Mutawakkil, dia kata Presiden Mutawakkil, Khalifah Mutawakkil, itu hamba ni minta tolong tuan hamba pergi di istana dengan penuh kehormat untuk berobat hamba perempuan yang sangat dikasihi oleh Khalifah, yang telah masuk rasuk oleh jin. Bergelepar sekali. Cakap ngabang petik nolong, kakak menangis, kakak suka, kakak selok, suka pulak, menangis pulak. Kena gilah pasal perintah daripada ketua kerajaan yang paling besar ketika itu, Imam Ahmad Hanbal, seorang ulama yang sangat dhaif kedudukan, yang sangat miskin, papa kedana, seorang ulama besar, seorang imam. Jadi ulama ni dia tak pergi. Sebab itulah kalau nak jadi ulama-ulama, dia tidak pergi pada pintu raja-raja, melainkan untuk memberi nasihat. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, dia lucut selipar dia. Dia ambil selipar sebelah kiri dan beri kepada utusan raja. Dia kata bawa alik selipar ke istana, kita ada masa nak pergi istana. Kalau kita memang hukum bunuh lah, deraka dia panggil. Dah pula dalam buki kirim selipar dah pula. Kirim selipar sebelah bui kepada bui raja ni, balik mengkabar kepada Mutawakkil, buat gini Mutawakkil. Imam Ahmad dari mari ada kerja nak mengajar, dia kirim selipar. Nampak? Beri selipar ni biar raja pegang. Dan raja ni Mutawakkil bawa selipar tu ni pergi kat hamba dia yang kena rasuk jin, akad selipar dan berkata, wahai jin yang jahat yang duduk di dalam tubuh hamba perempuanku, hendaklah kamu keluar dengan segera, kalau tidak aku akan pukul kamu dengan selipar Imam Hanbali 70 kali. Hendaklah kamu keluar segera. Maka baliklah utusan ni dan tanya Mutawakkil, mana Imam Ahmad? Tak mari-mari. Maka jawab utusan ni, Imam Ahmad sibuk di masjid mengajar orang ramai, dia tak boleh mari. Maka murka Mutawakkil. Marahlah, orang dia panggil tak boleh mari, orang lain mari belaka, berrokok mari semua. Ni tak mari. Ni orang lebih. Pasal Imam Ahmad adalah disebut oleh ulama-ulama di dalam manakib. Jadi ketika zaman dia lah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi pada zaman dia. Zaman dia itu tak ada orang tanding, paling kuat takwa kepada Allah. Tak takut sikit pada orang. Sampai begitu. Bila tengok raja nak marah, maka kata utusan, tapi beliau Imam Ahmad kirim selipar. Oh, marah. Dia dah nak mari kirim selipar, aku raja besar.
Medan siapa nak repeh baju-baju kiri selipar. Tengoklah. Manusia. Gaji mutawakil ke orang yang kiri selipar. Betul orang selipar. Ini selipar. Kita lagi nak makan pisang. Rabak pokok pisang. Lagi nak makan nasi kayu buah nanti. Dia kiri selipar. Kemudian diberitahu kepada Raja Mutawakil. Begini Imam Ahmad ajar mempeganglah selipar. Selipar beliau ni. Kemudian mengelalak nak katok kepada hamba ni. Kemudian katalah. Kata begini. Hei jin yang duduk dalam tubuh. Sebagaimana yang dia ajar oleh Imam Ahmad. Maka Raja Khalifah Mutawakil pun tak dapat tidak kerana sayang kepada hamba jariah perempuan hak sakit ni. Dalam keadaan nak marah pun pegang juga selipar Imam Ahmad. Di situ maka jadilah selipar Imam Ahmad lebih berharga daripada raja sendiri. Dan mengikut pesanan Imam Ahmad, hendaklah dia akak selipar itu lebih tinggi daripada kepala. Dia pun akak tinggi pada kepala. Mana selipar dia mulia pada kepala raja. Begitu orang ulama. Tidak boleh jadi imam mazhab. Orang tanya Imam Ghazali, "Hei Imam Ghazali, ilmu-mu yang begitu banyak seperti laut, kenapa mu tak buka mazhab yang kelima? Mu ni sama hebat dah. Patut boleh dah buka mazhab yang kelima." Jawab Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia kata semua orang yang bermimpi, ramai yang melihat di dalam mimpi bertemu dengan Rasulullah, dan ramai yang lihat di belakang Rasulullah. Dekat para sahabat ada 4 orang laki-laki, iaitu Imam Syafi'i, Maliki, Hanbali dan Imam Hanafi. Aku dah pernah duduk dengan Nabi orang mimpi tengok. Maka dengan kebesaran 4 orang ni, tak ada layak sedikit pun bagi aku nak buka mazhab yang kelima. Tengok Imam Ghazali. Ilmu melaut. Kita mengaji baru 3 hari. Rasa ikut mazhab, ikut Nabi. Tak betul ikut Nabi. Ambil ni berat lah. Jadi ulama-ulama dah ikut mazhab, ikut iblis betul. Dia nak ikut Nabi. Ini masalah. Bila ilmu sikit, dia jadi naik tagang. Tak, bila ilmu banyak, dia jadi rendah diri. Imam Ghazali kata orang mimpi jumpa Nabi, 4 orang imam mazhab duduk kat Nabi. Mana ada muka aku? Nampak? Tak layak lah aku nak buka mazhab lalu. Aku tak berani nak tangguh dia hadapan Nabi. Orang ikutku berjuta-juta orang. Jadi ini salah seorang Imam Hanbali. Dengan bijaknya, selipar dia lebih mahal daripada mahkota raja. Kerana akak tinggi daripada palas kepala. Awak-awak nak katak gitu. Itu mulia dia. Maka katalah Mutawakil dalam keadaan malu, "Hei jin yang duduk di dalam tubuh hamba perempuanku, hendaklah kamu keluar dengan segera. Kalau tidak aku pukul kamu dengan terompah Imam Hanbali 70 kali." Maka keluar dengan serta-merta seekor jin yang sangat besar daripada atas belakang budak perempuan, dan berkata kepada Mutawakil dengan diperhatikan oleh buih-buih raja yang ramai dalam istana. Dia kata, kalau mu kata dah, suruh aku keluar daripada Iraq, aku akan keluar daripada Iraq. Tapi mu suruh keluar daripada tubuh saja, aku hanya keluar daripada tubuh saja. Dan aku memang kena keluar. Sebab Imam Ahmad orang yang sangat takut kepada Allah. Maka siapa yang sangat takut kepada Allah, aku pun takut kepada dia. Kata jin. Tengok. Sebab tu jin tak takut kita. Kita tak takut Allah. Jin mana takut muka kita. Dia tangis. Dia jelek. Bagi orang kita tengok. Kita tubik tengok. Anak kita ni buat macam-macam ikut sekali. Tak, ni ngosek ni apanya okey rumah yang kekal dia takut. Apa lagi ni? Tak, cek-cek sarukkan belaka anak-anak. Tak, mana buka takut Tuhan. Kita bukan takut Tuhan. Kita takut orang belak. DPJ. Kemudian, maka perempuan ini, bila besar menjadi subuh dan berkahwin. Bila berkahwin mendapat anak yang paling ramai. Apa berkat itu semua. Terbit jin jadi sihat walafiat. Beranak ramai. Ramai sekali dalam Baghdad ketika itu. Hebat. Itu baru terapok. Belum tapak tangan Imam Hanbali. Kalau tapak tangan Imam Hanbali lepas muka kita. Balik awal dulu. Jadi kusta 7 keturunan. Kalau orang takut Tuhan, memang gitu. Orang lebih. Orang tak bilang bitin.
Kita di rumah bilang piti, dia dah ada bilang. Nah, kita di rumah tidur dah ni baru lelak. Dah ingat nak bilang piti ni. Bangun dah bilang piti. Bilang 1,500. Cukup lah. Setahun 4 kali bilang. Takut walau ni cicok. Lala makan di ubuk-ubuk. Lama nak dipang. Apabila telah wafat Imam Hanbali rahimahullahu ta'ala, maka datang pula jin itu masuk balik ke tubuh perempuan hebat ni. Mata kata jahat. Selama itu Imam Ahmad dia tak masuk. Hidup nengung itu bila jalan Baghdad. Lagi tak lagi jauh. Nah, bila dengar kewafatan kematian Imam Hanbali, maka dia datang semula kepada perempuan itu dan masuk dalam tubuh dan jadi meracau-racau. Maka Khalifah Mutawakkil teringat kepada Imam Hanbali, tetapi tidak boleh panggil lagi kerana Imam Hanbali telah mati. Tinggallah kawan Imam Hanbali yang terkenal menggantikan beliau, iaitulah Imam Abu Bakar Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, yang begitu hebat ilmunya. Maka dipanggillah Al-Mawardi datang ke istana. Maka datang ke istana Mawardi pun mari ngomong-ngomong. Dia pun buat macam Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai jin yang duduk di dalam tubuh hamba perempuan Mutawakkil, keluarlah kamu dengan segera. Kalau tidak aku pukul kamu dengan teropah aku. Bukan teropah Imam Hanbali. Maka jawab jin dengan segera, aku tak mau keluar. Aku tak takut kamu. Aku hanya takut pada Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi tak jadi apa? Mati perempuan itu dalam keadaan tak hilang penyakit kena rasuk jin. Ulama salah. Ada lagi tak takut Tuhan. Mana ni? Dah kita dia ingat. Kita ni. Kalau berat nadang nak kita. Muka ada hamil hayah ping lagi. Kalau berat nadang lagi kita. Tengok. Imam Abu Bakar Al-Mawardi, tokoh terkenal dah atas muka bumi. Dia kata aku tak takut. Sikit aku tak takut. Aku takut Imam Ahmad, anak murid Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini kita ambil pengajaran. Perang ngaji. Habis kuat dia boleh hajar nama-nama isim, nama benda dan nama huruf. Ilmu huruf dia boleh hajar lah. Batu tengok batu huruf tu ilmu jin. Dia gatung huruf, dia kedar-kedar, dia huruf per, huruf mi, huruf kat, huruf jin, jujuk-jujuk huruf. Tu ilmu tu mari daripada jin, bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah. Kalau kita nak lari dah kita, maka kita beri lebih kepada orang. Kita murah dengan senyuman. Kita ingat ini semua rezeki daripada Allah. Kalau kita kediang dan makanan, wif cuma ke orang. Tu cara kita nak laku barang. Go. Panggil buka sedar dah ada maya ajak. Orang maya ajak tu naik dah. Dia tak maya ajak. Batal rugi kena buat ni goreng pula. Dia beri makan ke orang. Maka iaitu dibilangkan daripada sia-sia. Tak ada berkat. Kalau laku pun membawa dosa. Hak kain spek, hak kain pelah, pusat jelai mari kedai. Jadi roh lah. Kita nak keberkatan. Maka iaitu dibilangkan daripada sia-sia juga. Ilmu ni ilmu sia-sia, ilmu huruf. Ilmu ambil ilmu huruf ni. Iaitu mencelakan dia oleh sekalian syariat. Bagi kata Syekh Muhyiddin, setengah daripada yang telah terjawab bahawasanya orang yang berbanyak-banyak sekedukan dengan jin itu jadilah takabur atas segala manusia. Waliknya bila sahabat ramai jin, dia jadi sombong dengan manusia, berasa lebih pada orang lain. Batulah banyak berlaku orang-orang yang berkawan dengan jin, suka sangat kawan dengan jin, akhirnya dia menjadi rasa lebih, rasa bangga diri kerana ilmu dia hebat, boleh menundukkan jin dan sebagainya. Kita boleh belajar dalam ilmu untuk menjaga jin, bukan bela jin, tapi untuk menjaga daripada serangan-serangan jin. Seperti ulama-ulama yang mempelajari ilmu ini. Tapi yang dilarang ialah kita nak supaya sekedudukan bersama-sama dengan jin. Kita hanya perlu belajar ilmu yang kalau ada jin datang mengacau, maka kita boleh memberikan pertolongan untuk menghalau jin-jin tersebut. Bukan ilmu nak berkawan dengan dia, nak berodong dengan dia. Memang kalau dia jadikan qadar, lama-lama kita pula yang jadi qadar dia. Mula-mula dia qadar kita, akhir-akhir kita pula jadi kuli dia. Memang jenis nak halau sama.
Dia jenis cerdik ni. Nampak? Jenis cerdik. Barang siapa takabur dimurkai Allah Ta'ala akan dan dimasukkan dalam neraka, seperti yang tersebut dalam beberapa ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Kerana itulah kata ulama-ulama, tidak ada pun seorang Rasul ataupun Nabi daripada kalangan jin. Ada. Itu lebih manusia. Mana ada jin jadi Nabi, jin jadi Rasul, tak ada. Bahkan Nabi menjelaskan sendiri, inni ursiltu ilal jinni wal ins, sesungguhnya aku diutuskan kepada golongan jin dan golongan manusia. Maknanya kerana apa diutuskan Nabi ini yang bangsa manusia kepada golongan jin? Kerana di kalangan jin tidak ada Nabi, di kalangan jin tidak ada Rasul. Dan jin yang nak beriman datang mendengar wahyu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sama ada Nabi-Nabi yang dahulu ataupun Nabi-Nabi yang kemudian. Yang ditulis di dalam sejarah hanyalah datang golongan-golongan jin untuk mendengar para Nabi dan para Rasul menyampaikan wahyu kepada umat. Bila Nabi mengajar umat di kalangan manusia, biasanya adalah di kalangan jin yang nak beriman, yang tumpang dengar, yang duduk berhampiran dengan majlis-majlis tersebut. Sebab itulah kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu ta'ala, tidak ada daripada satu pun majlis ilmu yang ada di atas muka bumi melainkan ada di kalangan golongan jin yang datang menumpang untuk mendengar ilmu tersebut. Kerana di kalangan mereka sangat kurang daripada yang alim, yang arif dengan hukum-hukum agama. Jadi jin ni belajar agama, jin soleh, jin hebat, ada juga. Mereka tak belajar bersama mereka, tapi mereka belajar dengan golongan ustaz-ustaz, kiai-kiai, tutup guru ulama daripada kalangan manusia. Soal adakah jin yang mukmin itu masuk syurga atau tiada? Jin masuk syurga ke tak? Jawab, bersalahan pula ulama. Tetapi tahu, yang ini pendapat atau perkataan yang rajih mana yang kuat, bahawasanya mereka itu masuk syurga. Masuk syurga, ini pendapat yang kuat. Ini pendapat yang paling munasabah. Kerana wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan manusia dan jin, kata Allah, melainkan akhir pekerjaan mereka memperhambakan diri kepada aku, beribadah kepada aku. Maka kata ulama-ulama, apa guna jin beribadah kepada Allah kalau tidak dapat masuk ke dalam syurga? Kalau tak masuk syurga, duduk dalam neraka lah. Kerana itu sajalah. Kalau tidak neraka, syurga. Kalau tidak syurga, neraka. Maka tujuan Allah Ta'ala menciptakan jin juga sebagaimana menciptakan manusia untuk menjadi hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Faham daripada ayat tersebut, jin-jin yang beribadah kepada Allah pasti akan termasuk dalam kalangan hamba-Nya yang dibalas dengan balasan nikmat syurga yang berkekalan. Inilah pendapat yang kuat dan pendapat yang masyhur. Dan beralih tempat mereka itu di dalam yang terkebawah daripada syurga. Dan ada ulama mengatakan syurga golongan jin ini lebih rendahlah daripada golongan syurga yang diberikan kepada umat manusia. Kerana umat manusia ini hebat lagi martabat mereka, seperti para rasul, para nabi, para siddiqin, para syuhada. Tak, maka tidak sama-sabalah martabat mereka ini sama dengan golongan-golongan jin. Sebagaimana syurga itu ada yang kalangan manusia biasa dan ada kalangan mereka yang kuat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga adalah pendapat imam yang terkenal, Al-Is Abdul Salam, Izzuddin Abdul Salam, yang menyebut di dalam kitab dia Al-Qawaidus Sughra, dia mengatakan pendapat yang sebenarnya memang golongan jin yang taat kepada Allah akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Dan tersebut dalam kitab Tazkirah Imam Qurtubi, riwayat Imam Bukhari daripada Zuhri dan Kalbi dan Mujahid, bahawasanya yang mukmin daripada jin itu pada keliling syurga itu. Dan tiada mereka itu masuk, tiada mereka itu duduk di dalam syurga, tetapi duduk di tepi-tepi syurga. Soal, adakah melihat akan jin di dalam akhirat atau tiada?
Adakah manusia akan nampak jin di akhirat atau tiada? Ini satu soalan yang diajukan kepada ulama. Di dalam syurga kat ni kita boleh nampak tak jin? Kalau kita berjalan di atas kaul yang rajah yang kuat mengatakan jin juga masuk syurga, maka kalau kita juga ahli syurga, adakah kita semua dapat melihat akan jin? Kerana di dalam dunia ni kita tak dapat lihat jin, dan jin dapat lihat kita. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya dia jin, dia dapat melihat kamu dan kumpulan keluarga dan anak beranak jin min haitsu la tarawnahum, daripada pihak yang kamu tidak dapat lihat akan mereka itu. Jadi itu di dalam dunia jin nampak kita, kita tak nampak jin. Dalam syurga lagu mana? Jawab kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bahawa manusia melihat ia akan mereka itu jin di dalam akhirat. Ini jawapan Syekh. Dia kata manusia dibenarkan melihat jin di dalam akhirat, dan tiada mereka itu melihat akan manusia. Dia tak nampak kita, kita akan nampak manusia. Kita akan nampak jin, jin tak nampak kita. Nah, persoalan tentang jin ini disebut di dalam kitab Alam Jin. Satu kitab yang membicarakan tentang jin dengan panjang lebar, karangan Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala. Dan ada juga disebut dalam kitab Belitan Iblis yang karangan Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, dengan panjang lebar menceritakan jenis jin, perangai jin, dan hukum-hukum yang berkait dengan jin, makanan jin, pakaian jin, kawan lagu mana yang jin suka, orang lagu mana yang jin tak berani. Dia ada. Kita memang mendapat kaedah kalau kita merujuk kitab-kitab yang seperti itu. Sebagai tambahan daripada ilmu yang telah sedia. Memang ilmu mengetahui tentang jin bukan ilmu fardu ain, tetapi adalah elok daripada kita duduk baca surat khabar majalah tak tahu benda. Baik kita tahu cerita-cerita ini daripada kalangan ulama. Dan ada satu buku yang baru diterjemahkan daripada kitab yang masyhur, Baitan la yadkhulu fihi malaika. Buku yang terkenal di tanah Arab yang bertajuk, yang bermaksud rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Kita baca buku ni, kita pun baikilah rumah kita, biar supaya malaikat dapat masuk. Sebab di antaranya di dalam perkara yang disebut itu, kebanyakannya adalah rumah-rumah kita akhir zaman. Itu rumah yang termasuk dalam buku itu, menurut kitab itu, so akan malaikat masuk. Malaikat kiraman katibin nak tulis dosa pahala kita tadi. Malaikat doa kepada kita, doa selamat, doa panjang umur, doa murah rezeki, semua lagi habis. Belum boleh tengok umur kita. Itu faedah sebagai tambahan daripada ilmu fardu ain. Melainkan yang khawas daripada jin jur yang melihat akan manusia di dalam akhirat. Khawas ni yang tertentu saja. Ada tertentu golongan yang tertentu di kalangan jin, Allah Ta'ala beri izin melihat manusia, seperti tiada melihat manusia akan jin, melainkan yang khawas daripada manusia juga yang melihat akan jin dalam dunia. Dalam dunia kita juga waliknya manusia tak nampak jin, tetapi golongan khawas ni golongan yang istimewa, golongan yang terpilih, yang Allah Ta'ala angkat hijab daripada mata pandangan mereka sehingga dapat melepasi melihat golongan jin. Barulah kita dengar ada cerita-cerita orang pernah melihat jin, orang jumpa jin di bukit, orang jumpa jin di lautan, di lembah dan seumpamanya. Inilah cerita betul. Kerana ini adalah pemberian dan izin daripada Allah. Jika Allah Ta'ala tak beri izin, dan kata jin, gajah depan mata pun tak nampak. Kalau kata jin tak nampak, semuanya dengan izin Allah, bukan dengan kira-kira sekuasa mata lendir kita, tidak. Dalam dunia dia tengok kita. Kalau kita masuk dalam bilik air, tengoklah. Masuk dalam bilik. Kalau kita duduk luar pakai baju sempurna, tak perlu tengok. Tapi kalau kita masuk dalam tandas, masuk dalam bilik air, orang pakai kaning masuk dalam tu, pakai baju Melayu sapi sokok nak tengok, mesti kena buang pakaian. Macam mana cara tak beri jin tengok? Rasulullah ajar di dalam hadis riwayat Ibn Majah,
Dan hadis diriwayat Imam Abu Daud, iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satru ma baina a'yunil jin wa awrati bani adam an yakula idza dakhala ahadun minkum al-khalaiq bismillahirrahmanirrahim atau kama qala. Kata Rasulullah, satru ma baina a'yunil jin wa awrati bani adam, pendinding daripada terlihatnya oleh puak-puak jin akan aurat kita, jenis manusia ni. Nampak? Bila kamu masuk dalam tandas, kamu masuk dalam jamban, dalam bilik air, kamu nak bertelanjang, nak buka aurat, kamu jin tengok, ayyakula bismillah. Baik kita masuk dengan sebut bismillahirrahmanirrahim atas kurang-kurangnya pada pintu bilik air. Bismillah. Bila bismillah, jin tak boleh nampak aurat kita. Jin dah boleh sekadar. Nak apa-apa. Kita tak tahu kala. Tak tahu kala kita. Masuk dalam tandas pun tak tahu apa. Tubik tandas pun tak erti baca apa. Tak ada tahu pun. Bacaan tubik daripada tandas. Nampak? Yang semangat sangat ni. Kuat sangat ni. Jatuh beri ni. Baca kat beri. Doa tubik tandas. Boleh. Nawaitu sauma ghadin. Kalau hotok. Ada yang ngaji. Dan ngaji banyak dah tu. Tang ngaji di kiamat. Isu semasa. Tahu kok. Jadi orang mengaji orang ni tak boleh. Hak bekas hak modal tamu. Itu banyak itu. Lala lagi. Tak erti benda hak remeh-temeh. Tak erti. Macam mana nak jadi seorang bapa, menjadi ketua rumah tangga dalam keadaan hak ni tak erti, hak tu tak erti, hak ni tak erti, hak tu tak erti. Dan kita pula lala dengan sibuk duduk tengok keburukan orang lain terlalu banyak. Akhirnya kita tak sedar dengan keburukan yang ada pada diri kita. Kita duduk sibuk tuak hak ada tekak orang, tuak hak ada atas jari orang. Dah kita tak ingat kurak besar talang atas belakang kita. Tak pada sedar. Ini kata baca bismillah sekurang-kurangnya masuk dalam tandas. Apatah lagi kami baca doa yang diajar oleh Nabi dengan sempurna. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku minta berlindung kepadamu daripada segala kotoran-kotoran dan penyakit, daripada syaitan jantan dan syaitan berzina. Batulah, kalau kita masuk dalam keadaan tidak minta berlindung dengan Allah, maka syaitan berebut-rebut duduk jin atas kepala kita, duduk belok atas kepala kita. Sambil kita duduk dalam bilik air, sambil kita duduk buang air, dia pun jin atas kepala kita, dia pun belok atas kepala kita. Itu yang jadi benok. Jadi benok kita. Ngaji tak ingat. Masuk sifat 20 tak ingat rukun nikah. Masuk rukun nikah tak ingat bab jual beli. Tak ingat semua. Nualik datang pagi esok. Balik sekarang apa hati ngaji dia ustaz ni. Bab ni dia. Tak ingat dah. Betul dah tak ingat. Dah dalam 10 tahun. Anak kan. Jadi benok. Nak pula duduk lama dalam tandas. Sebab itulah jin Ibrahim duduk dalam tandas. Jin-jin hak jahat-jahat Ibrahim duduk dalam jamban. Sebab dia tak suka dengar zikrullah. Dia tak suka dengar nama Allah. Dia tak suka dengar ayat Quran. Dia tak suka dengar nama-nama yang baik daripada Asmaul Husna. Kerana di luar daripada tandas tidak ada larangan membaca Quran, tidak ada larangan berdoa, tak ada larangan berzikir. Dalam tandas tak boleh, Nabi larang, tak layak. Maka tempat yang dia tidak dengar, dia lebih suka duduk. Tapi dia duduk dalam tandas. Tapi nak masuk tandas, Nabi suruh baca. Kalau kita nak pergi dapur, Nabi tak suruh baca. Minta berlindung daripada jin dapur, tak ada. Tapi minta berlindung daripada jin syaitan, jin betina yang duduk dalam tandas. Kalau Tuhan angkat hijab, dinding antara penglihatan kita dengan golongan jin, bila kita masuk dalam bilik air, dari nak mandi kita, nak belok dah tubik cahaya. Dan kalau nampak, mujur dengan rahmat Allah, Tuhan beri tak nampak. Kalau kita masuk nak belok, masuklah jamban. Tengok atas ngepan jamban 3 ekor. Boleh belok. Tanduk-tanduk panjang sebetul. Atas kodoh 2 ekor.
Bukan payah naik kau duduk lain. Dah ada rewak gitu. Padahal gitu je. Belok luar tak macam makan. Jadi roh. Jadi dengan rahmat Allah, dia kesihan kepada kita, dia buat jadikan kita ni ada hijab, tak nampak, sebagai tanda kasih sayang kepada Allah kepada kita. Wallahu a'lam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Muka surat berapa? Ya? 16. Tak mana? Masalah 23. Kita masih lagi masalah makan minum dan adab makan minum. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, makan dengan menyaringkan bismillah. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya, dan dia menyaringkan bismillah pada masa makan itu supaya mengingatkan bagi orang lain daripadanya yang makan jika ada orang itu lupa atau lalai. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau kita makan, yang orang lain ada serta, anak kita, isteri kita ataupun lain-lain di kedai makan, dia kata afdal kita baca bismillah tu kuat. Sunat baca bismillah ni bukan kata Imam Ghazali, itu sabda Rasulullah. Imam Ghazali kata ni sunat kuat kalau orang ramai. Tujuan nak peringatkan orang lain. Tu kita kata kuat. Kalau kita salam bismillah, tak apa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau orang ada meja ni umpamanya anak kita sama-sama makan, kita ayah kita buat mula Bismillahirrahmanirrahim. Orang tu dengar, oh bismillah. Bismillah tak. Ada tujuan tak beri peringatan. Kita ni kadang-kadang malu. Malu tu malu nak beramal dengan amalan kebajikan. Nak sedekah malu. Nak buat kebajikan malu. Nak baca Quran ada tak mau baca malu sama. Pasal malu. Nak beri salam malu. Nak kata assalamualaikum malu. Malu sama. Kalau benda-benda darah dah malu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, telah berkata ulama dan disunatkan menyaring dengan bismillah itu supaya didengar oleh orang lain dan boleh mengingatkan atas orang lain. Sebab itulah kita kata bismillah dapat pahala satu lagi, pahala tazkirah, pahala memperingatkan orang lain dengan baca bismillah. Kita makan dengan isteri kita mula dulu, kita kata kuat bismillahirrahmanirrahim. Bini kita dengar, oh bismillah kata. Kalau kita tak kuat ni, kita dengar tak. Dia pun sama-sama tak bismillah. Anak kita, budak-budak, cari kita suruh sekali bismillah. Tak suruh, tak kata pun tak. Begitulah. Tapi kita kata sama. Walaupun kita tak makan, dia yang makan, maka kita kata bismillah. Kita duduk ada tangga, dia duduk makan, kita kata bismillah. Tazkirah, buat peringatan. Walaupun benda sunat, maka sunat kita beri tazkirah, peringatan. Menghantar zakat kepada Imamul A'zam. Sebenarnya menghantar zakat wajib kepada imam supaya diberikannya kepada mustahaknya. Ada tafsirnya dalam mazhab kita Syafi'i. Imamul A'zam maknanya pemerintah, iaitu jika harta itu harta batin, boleh diberikan pada mustahak dengan sendiri. Dan jika harta cara zahir seperti binatang dan yang diambil perpuluhan dan zakat fitrah dan galian, maka kaul qadim bagi Syafi'i wajib diberikan kepada imam yang adil, memberikan kepada mustahak. Pada zaman Nabi kita banyak tempat menghantar zakat wajib itu kepada Nabi, supaya diberi oleh Nabi akan zakat itu pada orang yang mustahak. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Ikrah bin Zu'aib qala ba'athani Banu Murrah bin Ubaid bisadaqati amwalihim ila Rasulullah sallallahu. Diriwayatkan seorang sahabat bagi Nabi sallallahu, namanya Ikrah bin Zu'aib radhiyallahu anhu, katanya, telah diutus akan daku oleh anak pinak Murrah ibnu Ubaid menghantar dan menyerahkan zakat harta mereka itu kepada Rasulullah sallallahu di negeri Madinah Munawwarah. Dia ni jadi wakil atau zakat pada Nabi. Faqadimtu alaihim Madinah fawajadtuhu jalisan bainal muhajirin wal ansar. Apakah telah diutus mereka itu akan daku membawakan zakat mereka itu kepada Nabi
maka pergilah aku kepadanya di negeri Madinah. Bila sampai aku didapati akan Nabi SAW duduk antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Nabi duduk dengan dua golongan sahabat Nabi, iaitu golongan Muhajirin, orang Mekah yang berpindah, dan kaum Ansar, orang Madinah yang telah memberi pertolongan kepada Nabi di dalam masjidnya di negeri Madinah itu. Dan aku pun menyerahkan harta orang-orang itu kepadanya. Jadi dia pergi nak atas zakat. Pemimpin umat Islam adalah Rasulullah SAW yang memerintah negeri Islam yang pertama, yang pusat pemerintahannya negeri bandar Madinah Munawwarah. Jadi kata sahabat Ikhlas ni, bila aku sampai ke bandar Madinah, aku dapati Nabi sedang duduk di dalam masjid. Ni pemimpin Islam duduk dalam masjid. Itu kalau kita pergi cari pemimpin jumpa dua ni, ada jumpa masjid di padang golf. Jumpa di padang golf, macam budak-budak main. Datuk bola golf, masuk dalam golf dicari pula. Budak-budak sikit. Dah lah jumpa bola dalam golf, dah jamuh pula dengan tangan. Dia pukul pula. Masuk dalam air celup kau. Kena ganti bola lain pula. Baik pun tegur dalam lubang. Tak tu duduk kat lubang dah 2 inci. Tu pukul masuk, balik halu. Bisu kan? Lapang lah lubang, tengah panas. Tak. Jadi pemimpin ni dia duduk di dalam masjid. Sebab tu kita tak setuju sangat lah kalau pemimpin Islam duduk mesyuarat di hotel-hotel, mesyuarat di hotel-hotel ni tak kena. Tak kena. Ini masjid ni tempat mesyuarat Nabi dan para sahabat. Sebab tu dia buat hotel-hotel lagu tu. Tak tepat, tak comel, bukan sunnah. Apatah lagi kalau hotel itu kepunyaan orang bukan Islam, memberi keuntungan kepada musuh-musuh Islam. Apatah lagi kalau tempat itu selain pada hari yang lain dia adakan benda-benda yang maksiat, menyanyi dan sebagainya. Tapi oleh kerana hari itu kita sewa, kita mesyuarat ulama-ulama di situ. Jadi dewan itu tidak ada keberkatan. Dia angkat keberkatannya oleh Allah. Tapi kalau kita mesyuarat di surga, di masjid, tak apalah duduk sila pun. Tak apalah. Boleh buat juga sebagai Rasulullah. Yang duduk hanya di atas pasir dalam mesyuarat, boleh memerintah negeri Islam yang pertama. Kita kena baiki balik kesilapan-kesilapan yang seperti ini. Dan juga dapat menjimatkan wang yang begitu banyak untuk menyewa dewan-dewan yang agak mahal harganya, yang memberi keuntungan kepada bukannya orang-orang yang berjuang pada jalan Allah, tetapi kepada peniaga-peniaga. Itu saja. Tengah daripada benda yang kalau kita fikir ada benarnya. Kalau kita balik semula kepada sunnah, iaitu mesyuarat yang besar-besar, walaupun antara pemimpin negara dunia, tidaklah dibuat di dalam masjid. Sebagaimana yang telah digaris, ia telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma akhadha bi yadi fantalaqa bi ila baiti Ummi Salamah. Kata Ikhlas, kemudian daripada telah kuserahkan zakat kepada Nabi, maka Nabi pun memegang tanganku, lalu berjalan sama ia denganku menuju rumah isteri namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Maka masuklah aku bersama Nabi ke rumahnya itu, dan duduk aku bersama-samanya dalam itu. Nabi pun lalu bersabda, faqala hal min ta'am, maka sabdanya pada isterinya, adakah hadir di sisimu daripada makanan? Nabi tanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ni isteri Nabi. Nabi kahwin ni janda anak ramai. Bila matinya Ummu Salamah, mati suami Ummu Salamah, Nabi ajar dia jangan berduka cita, berdoalah, minta Allah Ta'ala ganti dengan yang terbaik daripada Abu Salamah yang telah mati. Kata Ummu Salamah, tak ada dah yang terbaik lain pada suami aku. Macam mana nak doa ganti dengan yang lebih baik? Rupa-rupanya Allah Ta'ala ganti Rasulullah jadi suami dia. Memang yang lebih baik, 1000 kali ganda lebih baik daripada Abu Salamah. Jadi giliran balik rumah Ummu Salamah, tanya makanan ada, jepuk ada, mana ni makan, supaya boleh kita jamu seorang tamuan kita yang ada bersama datang masuk dengan ku ke rumah kita, iaitu Ikrah mari. Tanya dulu makanan. Fa'utina bihafnatin katsiratis sarid wal wadri, maka didatangkan orang daripada kami, yang diangkat orang akan makanan satu bekas.
besar yang banyak isinya daripada roti campur kuah, daging dan potong-potongan daging-daging. Maka roti campur kuah daging itu pun amat mulia makanan Arab pada zaman itu. Kalau kita lihat roti canai kata kuah daging. Dah, roti canai biasa roti canai kuah daging. Dah, kalau makan 8 orang, habis 5 yang setengah. Ini makanan Rasulullah. Nah, bukan macam kita. Meja 4 orang, 250. Pakai tudung dengan tu. Dengan tudung macam ada tudung kalau surah. Kat wah, pergi atas. Ayam Belanda sekor gitu. Tak ayam yang makan kedarah. Itu bukan makan tu, ranggos. Nah, yang dengan sisa tilir depan tu keting. Nah, ni kita banyak bagi itu ni. Banyak bagi. Nah, masalah muliakan deh. Sungguhnya dengan perbuatan Nabi seperti yang disebut pada sepotong hadis itu, tahulah kita akan Nabi itu memuliakan deh. Nabi sangat muliakan tetamu. Kerana ikrah itu datang membawa utusan dan kiriman orang kepadanya, maka jadi dia deh Nabi. Ada orang kirim, iaitu bahawa zakat. Maka Nabi pun memuliakannya. Dia ajak ke rumah serta diberinya makan. Beri makan. Pemimpin negara ajak tetamu masuk dalam rumah, beri makan. Demikianlah disuruh Nabi akan kita menurut seperti perbuatan sabdanya, la khaira fi man la yudhi. Artinya tiada kebajikan pada orang yang tiada memberi makan deh yang turun padanya, dan ia berkuasa menumpangkan padanya. Yang kebajikan itu pada rumah yang ada orang datang ke rumah itu dan makan minum di rumah. Rumah kita nak dapat kebajikan berkat, dia ada orang mari. Tak, dia pun akak dia. Biar sikit pun. Biskut Maggi 2 keping, cicah dengan air sejuk. Tak apa dah. Nah. Tapi kita kata lalu dia air sejuk akak tau. Tak sungguh. Padahal gula tak ada padahal. Gula banyak. Dah. Gula banyak. Pakai akak air sejuk. Bagus buat ada gula jadi kurang penyakit. Dah bagi sangat. Tak tidak lepoh-lepoh gula. Kalau dia atas kabinet tu hanya lama kali gula. Lepas tu nak marah semut. Dah kita buat tupoh. Semut mari buat balik kapung dia. Marah buat semut. Semut poh-poh rumah aku. Yang buat tupoh, semut kata nyak wik aku. Kita pelik sangat. Semut kira tupoh balik pergi ke kapung dia. Makanan dia. Memberi makan deh. Sebenarnya dengan perbuatan dalam hadis itu. Wallahu a'lam. Minta penjelasan 8 perkara perlu tahu tentang wanita asing, tentang bersuci kalau suami tidak berkahwin. Ada lama soalan. Maksudnya kalau kita nak jadi suami orang, kita nak jadi nak berkahwin, nak jadi ayah lah, nak jadi suami, kita kena tahu tentang orang perempuan. Tentang orang perempuan, banyak perkara tentang orang perempuan. Yang tubik pada faraknya saja 8 perkara. Wajib suami saja kena. Tak? Begitu maksudnya. Bukan siapa nak mempayahkan kita, mana nak kabarnya. Tak? Perkahwinan ni bukan bergaduh. Bukan bersuka-sukaan. Tapi bertanggungjawab dengan hukum-hukum yang berkaitan. Maka kita kena ajar dia. Darah haid, darah nifas, darah istihadah. Darah fasad, air mazi, air mani, air wadi, basahan farad, putihan dan seumpamanya. Lebih kurang 8 perkara. Air cing, 8 perkara keluar ke farad. Hukum lain-lain semua. Dia berkait dengan semayang, berkait dengan naik atas masjid, berkait dengan tawaf, berkait dengan baca Quran, berkait dengan jima', berkait dengan fasah, berkait dengan nafkah, berkait dengan mas kahwin. Banyak. Atas telaga tu yang banyak hukum dikait. Faham? Dia kata kalau kita tak belajar tak pakai tak pandai sama dah tu reti belaka dah. Beragak tak kena, beragak tak kena. Kalau usul banyak lah. Baru tahu langit tinggi gendam. Ada satu. Lain-lain. Boleh? Basahan biga tu kalau orang tak tahu tepi, orang kurang lah. Tak biga kerek di dalam kerek. Dia basah, dia tak kering. Kalau kita ada tangan dia melekit di tangan kita. Biarlah nak kabar jangan marah.
Kita oleh tangan dipanggil basahan farak. Dia akan kat di tangan. Basahan tu tidak najis. Tak najis itu. Itu hukum suci. Yang najis air kecil. Air kecil dah duduk bila keret. Dinding farak tu lebih kurang dalam 4-5 inci. Pak duduk bila 5 inci dalam daripada luar 4 dalam suci. 5 inci atau 6 inci belah dalam dia panggil batin. Itu najis. Dia tanya apa tak boleh jawab. Ketua Muslimah tak boleh jawab. Maknanya kita puang kena mendalami benda ni. Ia hukum. Bukan siapa nanti jadi ustaz dah. Tak, belajarlah. Lagi boleh. Ni orang-orang usulah tak mau mari. Puang tengok tak mau mari. Tengok cerita Filipina. Orang mengajar dia. Hukum haid, hukum ni tahu apa biar reti. Suami gitu juga. Tengok orang bini nak bini. Pada orang bini. Bini tak apa. Orang lah. Ngaji. Lepas ngaji orang. Tok Iman orang kau. Bukan mulia orang bini. Tok Iman orang kau. Nak boleh ragu. Maknanya itu masalah kita. Tapi time kuliah hari hadir. Tak kena dekat. Naik buah pria dekat. Naik buah. Kau pria pria. Tak. Buah petau ya dekat. Cik Man. Ya dekat. Jauh. Ni warok bini. Jawablah seorang. Tak tahu. Apa ya? Kena bayar. Pening pada kepala. Tapi lah tak haram buah-buah gitu. Tu mainan budak-budak. Yang haram ni jadi orang tua. Berkembik-kembik. Datang sini mu peluk aku peluk. Punah jana tu, punah jana. Asal mainan budak-budak orang tua naik. Tapi dia boleh kerana ramah naik, jadi tak malu. Jadi tengok dah kuda orang ongek bawah ke nopres. Ada kuda ongek. Kalau kita RM2, dia ongek. Ngeng bunyi. Asyik kita pergi naik serang itu. Memang tak gamuk. Pasal kita banyak ni. Orang tua. Tutup budak-budak. Buah ni budak-budak lah. Dan naik belaka, naik api. Tua pada gila ni. Nu, atas pucuk nu. Buah musim. Awak warna ke dia. Kalau dah naik, dah berhenti meleh dia. Mungkin dia nazar. Jadi gitulah. Perkahwinan, hak kahwin dah lah. Tapi lepas kahwin, kita lala hari tu tak belajar. Kita mari tak mau hadir lagi. Tak ada uji sikit. Ada orang kata tentang orang pakai kopiah tak boleh cair. Kalau orang itu betul besar. Tak boleh kata lagu tu haram. Bukan racang itu tak boleh kata lagu tu. Tak. Jangan. Tak orang yang pakai kopiah ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balang suap pakai kopiah. Maka jangan hukum pakai rasa gitu. Tak. Dia kata ada nak kata ada juga orang pakai kopiah. Menipu orang. Buat rasa orang pakai kopiah tu. Dia baru betul. Nak pak kopiah ni pakai yang Nabi kita. Mahkota Nabi kita duduk atas kepala sama. Jadi kita ada orang pakai kopiah tak dicair. Siapa dia tak dicair? Rasulullah. Jadi takut pukul racang itu. Ada juga orang pakai kopiah tipu orang. Tak apalah. Tahu itu. Jadi bukan jahat orang pakai kopiah. Jahat orang tu lah. Orang yang menipu orang. Dia jahat bukan kerana dia pakai kopiah. Dia jahat kerana menipu. Jadi tak nak menipu, nak jahat. Tak nak pakai kopiah. Pas retang ada juga jahat. Pakai jubah. Kalau orang Sin menipu orang pakai jubah lagi. Tak ada salah dalam Sin. Dia pakai jubah biasa. Orang agak jubah pakai. Tak, abdina. Orang pakai jubah. Ingat agak pakai jubah. Tapi dia kata orang pakai jubah hak lah tidak dikata. Jadi kerana jubah pakaian Rasulullah, gamis pakaian Rasulullah, jibak pakaian isteri Rasulullah. Jadi kita nak pukul uduh lagu tu tak boleh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tapi minta solat hajat ni, Azura binti Sulu nak beranak, nak melahirkan anak, minta selamatlah masing-masing doa lah baca sembahyang 2 rakaat sunat hajat dan doa lah apa-apa yang patut minta selamat ibu dan anak. Kemudian satu lagi ni Ma'had Darul Quran ni, sekolah agama rakyat ni, Rusila ni, dalam keadaan bukan tenang, nazak dia panggil. Kewangan nazak. Ni cerita betul lah, tak ada cerita. Nak selenggarakan banyak benda. Sebelah belakang Masjid Rusila tu Ma'had Darul Quran.
Rusila. Anak-anak kita duduk di mengaji. Tak ada aktiviti ni nak bayar gaji cikgu, nak beli peralatan dan sebagainya. Tak ada aktiviti. Jadi malam ni kita ada kesempatan untuk masuk saham. Saham akhirat. Kalau orang dengar seping ni RM2. Kalau niat RM10, RM5 seping. Nak sabu. Ini kita pakat batu lah. Pakat batu. Tak. Kalau anak kita tak mengaji dino. Biarlah kita batu juga. Tak. Ini sekolah jemaah kita. So guru rasmi ni. Ya kita pakat tolong. Dah biarlah kita orang-orang lagu-lagu mana pun. Biarlah. Pasal sekolah Islam. Sekolah agama rakyat. Kalau kerajaan tak mau tolong, kita tolong. Tak. Kalau kita ada 1,000 dalam bank tu salah. Kita whisper ya. Kalau malah whisper ya, RM50 kali. Jadi ambil lah lagi keping RM2. Kalau dah ingat bawa piti, esok ada lagi. Seminggu kita pegang. Seminggu kita pegang. Jadi minta tolonglah. Pakat beri. Kutip lagi dah. Beri ke cikgu. Beri ke orang lain tu. Boleh tak? Keping RM2. Repuan pun nak juga. Repuan memang bawa banyak piti. Tak ada bawa piti, beri cicing. Beri subang, beri gelang. Tuhan akan balas subang gelang dalam akhirat. Nabi kata gelang akhirat 70 orang. Siapa tak nampak situ, itu Tuhan akan balas. Ada apa-apa. Sebagai saham di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi